Kau jangan jejak kaki ke Wisma Punca Emas ni, dilarang sama sekali. Padahal dia orang dah berkampung dah kat situ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Sembang Budak Pandai SBP. Bersama saya, hos anda, Isaac Ismail. Kita akan membicarakan tentang pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan yang terindah bersama rakan-rakan alumni sekolah berasrama penuh seluruh Malaysia. Dan hari ini sebenarnya kita ada tetamu jemputan yang dibawakan khas daripada Labu Negeri Sembilan. To be precise, kita ada alumni daripada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu ataupun SMAP Labu. Okey, sebelum kita tampilkan mereka, saya nak kupas sikit apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan peranan alumni SBP dalam membangunkan masyarakat. Itulah topik yang akan kita bincangkan bersama-sama mereka. Tak seronok kalau misal kata saya berbicara seorang-seorang. Bukan podcast namanya kalau saya bercakap seorang-seorang kan. Jadi kita akan bawakan kepada anda dua orang sahabat saya yang sebenarnya dah lama dah kami tak berjumpa. Kami berkenalan sejak tahun 1990 lagi. Ketika itu kami pelajar-pelajar batch pertama SMAP Kajang sedang menumpang, istilahnya kita panggil menumpang lah, menumpang di SMAP Labu selama 7 bulan daripada bulan Januari 1990 hinggalah ke bulan Julai 1990. Kita bawakan dua orang sahabat saya alumni Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan, iaitu saudara Ilmizat Ismail dan juga Haji Syukri. Sekarang ni barulah kita dah kenalkan dua orang sahabat saya ni. Haji Syukri, apa khabar Haji? Baik Zak. Alhamdulillah. Okey. So daripada tahun 90 sebenarnya kan, lepas dah keluar daripada pindah ke Kajang tu, rasa-rasanya kita tak jumpa. Baru-baru ni masa alumni 94 lah yang buat reunion tu, barulah jumpa balik masa tu, tapi tak sempat nak sembang panjang lah. Just say hi macam tu je. Macam mana saya boleh pergi diorang punya alumni tu, sebabkan ada cerita di sebaliknya. Sebenarnya isteri saya adalah seorang alumni SMAP Labu. Tapi kami tak berkenal-kenalan masa saya form 1 tu. Masa tu dilarang sama sekali. Ikhtilat. Ikhtilat kita tak boleh. Kita menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Tapi kami berkenal-kenalan dengan isteri saya itu sebenarnya masa saya di YA. Dan sebelah Haji Syukri ni adalah sahabat saya. Ni memang selalu jumpa lah. Sebab kami belajar di tempat yang sama di YA daripada tahun 1995 sampailah ke 2001. So saya kenalkan juga sahabat saya, saudara Ilmizat Ismail, yang merupakan wife dia best friend kepada wife saya. Tu ceritanya. So kita orang memang memang selalu berjumpa lah kan. So hari ni saya rasa cukup bertuah lah sebab ada dua-dua kawan-kawan lama yang dah lama tak jumpa, kita dapat bersua kembali lah dalam podcast ni. Okey, banyak sangat berceloteh pun tak guna juga. Kita nak tanya diorang daripada SMAP Labu ni, apa sebenarnya cerita-cerita menarik yang diorang boleh kongsikan kepada kita lah masa diorang belajar di SMAP Labu. Okey, mula ngaji dulu lah Ji. Okey, masa kau kat Labu dulu kan, saya ingat kau lah awal-awal kau masuk dulu tahun 1990 tu kan, rasa-rasanya pendaftaran Labu dengan Kajang berbeza kot. Rasanya berbeza kan. Korang masuk awal sikit lah kot. So masa mula-mula masuk ke SMAP Labu tu, siapa orang pertama yang kau yang jemput kau lah, yang tolong usher, yang masukkan yang tolong bawa beg masuk asrama dan sebagainya, ingat tak? Aku tak berapa ingat lah. Tapi aku ingat KP bilik kita orang lah. Bilik Al-Mak Muni tu Abang Zaki lah. Oh, Zaki Rafai. Itu KP kita orang tu. Itu kekanda kita orang lah. Memang dah orang kata apa, sangat rapat lah. Dengan budak-budak SMAP Kajang pun dia masih lagi keep in touch sampai sekarang lagi. Sebab saya kebetulan main basketball, dia pun main basketball juga. So kita masih lagi keep in touch lah. Mijat, kau ingat tak siapa? Macam Tuan Haji Syukri lah, saya kenal KP bilik lah, Abang Izzuan Hamdan dan juga Radin Izdihar. Ya, bila sebut Izzuan Hamdan ingat lagi orang Batu Pahat tu. Orang Batu Pahat, betul. Sebab saya sekampung dengan dia kebetulan. Kebetulan sekampung dengan dia. Balik kampung raya, memang selalunya semayang Jumaat ke ataupun semayang raya tu jumpa dia.
Sekarang dia kat mana Abang Izwan tu? Dia sekarang ada pengarah undang-undang USM. Kisahnya. Dia ambil law dulu Dia memang law tak pasti, rasanya law UM rasanya. Okey. Itulah terus kenangan-kenangan lama ni bila cerita memang betul-betul nak menitik air mata pun ada kadang-kadang bila teringat balik benda tu kan. Okey, so itu cerita daripada awal lah, pengalaman pertama bila masuk ke Smart Labu tu kan. So Smart Labu ni adalah sebuah sekolah yang terletak dekat kawasan Ladang Getah lah kan. Sama lah macam Smart Kajang awal-awal dulu pun Ladang Getah estate kan. So kalau ingat zaman dulu dekat Labu tu, dia ada satu masalah yang biasalah dihadapi, iaitu tak ada air, betul tak? Tak ada air. Zaman saya menumpang dulu pun memang dah tahu dah. Kan, memang tak ada air, memang kadang-kadang kita terpaksa mencatu dan sebagainya kan. Jadi masalah tu ada lagi tak sekarang? Aku rasa ada lagi kot. Ada lagi lah. Dah kita tak ni hari-hari pergi, tapi dia orang ada buat ni tau, macam perigi yang boleh pump air, boring tu. So tapi rasanya tak pakai dah, sebenarnya jarang lah, tak ada air sekarang ni. So memang apa dulu memang tapi aku tanya pengutul tadi ada lagi yang dekat tangki yang tempat kita mandi kat pintu pagar. Depan tu. Antara dua blok kan. Itu ada lagi. Maknanya tempat mandi tu memang kalau tak ada ni air memang situ lah. Sebab dulu saya ingat aku lah masa kita orang menumpang tu, aku ingat lagi peristiwa yang mana kita pergi rumah kampung tu tau. Betul. Kita pergi rumah kampung, kita tumpang mandi kat rumah makcik-makcik tu. Kita keluar bawa baldi. Bawa baldi. Pergi ke rumah minta ihsan lah. Itulah pagi-pagi buta pukul 5:30 dah pergi apa ni kan. Kalau tak memang ada yang tak mandi pun ada kan. Itu antara peristiwa yang ni lah tak boleh lupa. Kita pasal mandi kat situ dekat tangki depan tu. Aku pernah sekali lah mandi pagi tu kan. Pukul 6 sebelum pukul 6, 5:30 tu kan, kita awal kan. So mandi kat situ. Macam mana tak aku boleh paling last naik tau. Orang semua dah habis naik lah, betul aku naik tak kan. Masa aku nak naik tu, ke sebelah tu ada court tenis kan. Aku dengar bunyi orang main tenis. Uish. Bahaya. Itu cerita hantu kejap lagi tu cerita. Okay. So kalau katalah pengalaman manis lah, pengalaman manis di Labu tu daripada form 1 sampai ke form 5 lah. Yang kau boleh ingat sampai sekarang apa dia, Ji? Aku rasa kan sepanjang form 1 sampai form 5 kat Smart Labu ni antara the best time of my life lah. Duduk asrama kat Smart Labu. Sebab aku rasa banyak lah kalau cerita pasal aktiviti kan, aktiviti yang kita buat dekat asrama ni. Makan sama-sama, besar sama-sama, ponteng prep sama-sama, main kerja-kerja. Ada ponteng kan? Kalau cerita ponteng banyak cerita kita yang menyuruh dalam loker lah kan. Mula seorang lah. Dia yang boleh kantoi tu kat bilik kita, bilik Katadah. Ni waktu form 5 lah? Form 5 lah. Bilik kantoi seorang kan. Dengar bunyi ustaz buka loker tu. Assalamualaikum ustaz kan. Kita bagi salam. Habis semua dalam yang loker-loker semua tergolak terkeluar tu. Oh ramai punya ni. Bukan seorang ramai kan. Seorang tu. Aduh. Macam lah pengalaman lah. Kau mijak ada benda-benda yang kau tak boleh lupa lah sekarang? Banyak benda yang tak lupa lah. Ada yang tak boleh lupa yang tak baik, ada yang lupa yang baik lah. Yang baik tu kita belajar bersama lah. And then yang paling menarik sekali kita nak share jugalah. Kita antara batch yang first batch yang dapat kredit 1 kan. Semua dapat grade 1. Itu saya rasa memang sangat menarik untuk kita simpan lah di dalam hati kita lah. Yalah. Zaman tu siapa dapat pangkat 1, pangkat 1 aggregate berapa? 24 ke bawah kan? 25 ke bawah, 24 ke bawah kan. So masa tu kira hebat lah kan, pangkat 1 walaupun kan. kita geografi adalah subjek yang dapat teruk, tapi sebab kita berjaya dapat grade 1 tu kira hebat lah. Itulah kenangan masa nak ambil SPM tu memang ada cikgu yang siap berdoa sampai buat sembahyang hajat lah apa semua kan. So itu memang satu pressure yang kita hadapi lah ketika tu. Betul lah Okay. Satu benda yang aku tak boleh lupa juga pasal Labu adalah KBS bas yang lalu depan tu.
Bagi Seremban. Betul tak? Kan? Bas KBS kan? Pergi apa stesen bas tu Terminal 1 Zaman tu kalau pergi Seremban, kau ingat tak? Senior memang beritahu kau orang jangan pergi Punca Mas. Itu Kalau form 1 lah. Masa form 1 lah. Macam pertama lah kau jangan jejak kaki ke Wisma Punca Mas ni, dilarang sama sekali. Padahal dia orang dah berkampung dah kat situ kan. Tempat main game lah, main snooker lah apa semua kan. Tempat dia buat seluar. Apa brand tak ingat juga. Ken Foley bukan? Masa form 1 kita tak pergi. Tapi lepas tu lah kita lah punya tetapnya kat situ. Kita setting lah semua. Pop sodanya, pop sogonya. Tapi itulah antara benda yang yalah, bas KBS tu aku ingat bukan apa, sebab kebanyakan driver-driver bas KBS, kalau korang ingat lah, korang perasan lah, yang bawa tu Sing tau. Aku ingat sampai sekarang. Boleh ingat yang bawa tu Sing. Nampak sangat dia duduk seat depan. Yang bawa bas tu pergi ke Seremban Sing. Sebab aku dulu kalau naik bas KBS tu, sama ada aku pergi ke Nilai rumah makcik aku. So Nilai pun tak jauh pun tak jauh. Tapi jarak dia nak ke Seremban, dekat Seremban lagi lah. Nilai lagi jauh sikit lah. Nilai pakcik aku duduk dekat area Rumah Murah Nilai tu. So memang akan pergi ke situ lah. Lepas tu kalau Seremban tu tak ada tempat lain, aku rasa pergi makan macam tu lah, KFC lah benda kan. So tu je lah kot yang kenangan bila berjalan kat Seremban tu lah. Tapi masa tu memang aku tak berani jalan seorang. Biasanya ikut senior-senior lah. Adalah brother-brother senior, antaranya yang bawa aku Abang Rizal kan, adalah. Tapi outing time tu kalau ingat, kita macam alternate dengan sister dengan puteri kan. Tak boleh keluar serentak lah, takut kena dating lah kan. Tapi jumpa je budak sekolah lain. Betul lah. Okay, kita tinggalkan sekejap pasal cerita lama dekat Labu dulu. Kalau cerita sampai esok pagi pun tak habis kan. So kita masuk ke segmen yang kedua ni, kita nak cerita tentang Kerjaya lah. Tentang Kerjaya kan. So dalam masing-masing bila dah habis belajar di Smart Labu tu, Syuk, kau pergi mana Syuk? Aku pergi UUM, Universiti Utara. So habis kat UUM tu, apa yang kau buat selepas tu? Aku memang daripada UUM, daripada universiti aku dah bisnes. Memang aku minat bisnes ni daripada sekolah rendah ikut. Sebab aku masa dekat UUM ni, dia universiti untuk pengurusan perniagaan. Dia fokus di situ, dia ada program siswa niaga. So masa dekat universiti lagi aku dah ada buka franchise Nelson masa tu. So aku tengah-tengah belajar tu So aku ada lagi 2 bisnes lain, buat sewa kereta dengan bisnes masa tu jagung. Lepas tu daripada matrik aku buat bisnes jagung tu. Jagung bakar. Lepas sampai kau jual kat mana? Kat college? Jual kat college dah. College dah umpan dah masa tu. Dah dua umpan ni, dia makan jagung banyak. Dia order satu ni tau. Satu row tu dia ambil order. Untuk semua orang. Mana delivery lah. Delivery. Itu dah ada Grab lah. Betul. So sampai kat shortnya aku habis daripada UUM kerja KL sekejap. 2 tahun kerja KL. So tapi bila kita ni dah biasa bisnes kan. Kau tak naknya bekerja, makan gaji Lepas tu bapak aku sakit tahun 2002 masa tu. 2 tahun lepas grad. Aku balik hometown. Abang aku kata, kau balik jaga abah, and then aku start buat bisnes dengan dia. Kau tak siap sampai sekarang. So maknanya aku tak ada pengalaman banyak lah kerja dengan orang. Sejak daripada dekat KL tu pun aku buat marketing, bisnes juga. So, bila aku dah habis di KL tu, aku balik kampung buat construction dengan abang aku, jadi site supervisor. Lepas tu buat lesen sendiri sampailah sekarang. Alhamdulillah. So business construction kau tu fokusnya dekat bahagian apa tu? Specialistnya pada bangunan. Aku banyak buat bangunan. So civil construction lah. Tapi starting aku banyak pada kerja pipe. Specialist dalam pipe. Tapi sekarang ni lebih more tu bangunan. Macam kau Mijat, macam mana Mijat? Aku tahu kau kat UAE, tu aku tahulah. So tentang Kerjaya kau lepas habis grad tu, kau pergi ke mana dulu? Nak kata hebat tak berapa hebat, sebab masih lagi berada di UAE selepas buat degree tu. Selepas degree kita menganggur lah macam biasa. So apa yang ada kita ambil. First job adalah kerja dengan Jasco. Time tu Jasco memang tengah ambil management trainee ramai. So dalam induction course tu
banyak batch tu I'm from IIM. So dia dah jadi macam satu group ramai UIA yang masuk. And then alhamdulillah dalam masa setahun dapat offer masuk UIA jadi pegawai takbir lah. Sampailah sekarang daripada tahun 2002. Alhamdulillah. Okey, untuk makluman penonton-penonton semua lah Ilmizat ni adalah orang kata orang kuat di Universiti Islam Antarabangsa, terutamanya di bahagian alumni. Alumni Relation Division lah dipanggil kan. So ARD tu adalah department yang sangat dekat lah dengan kami alumni UIA dan selalulah dia buat program dan sebagainya lah untuk UIA. Dan memang apa yang kita panggil dia yang kita panggil Haji Syuk ini memang kita nak cerita tentang keterlibatan alumni SBP dalam program-program untuk membangunkan masyarakat setempat lah. Okey, jadi bila kita nak relate dengan topik kita hari ni, okey, macam Haji Syuk kita ni, dia memang orang kata orang yang sangat aktif lah dalam persatuan, terutamanya dalam Ikmal tu sendiri. Ikmal adalah Persatuan Alumni Sekolah Menengah Agama Sultan Labu lah. Dan Haji Syukri kita ni adalah seorang presiden lah untuk Ikmal. Sejak tahun bila 2000 baru lepas. Tahun lepas. Okey. So selain daripada tu apa lagi yang kau involve? Untuk masyarakat punya nilah, untuk persatuan-persatuan lain apa? Kalau cerita kan way back jauh lah. Kalau bermula dari zaman universiti dulu, memang aku banyak involve dalam aktiviti universiti lah, MPP, persatuan. Bila tak expo konvo ke, ada pesta niaga ke, masa tu memang aktiviti universiti ni memang aku banyak involve. Kalau duduk diam lah, samping daripada bisnes tu, aku pun ada banyak aktiviti volunteer lah. Terus dia sampai habis grad tu, bila aku balik hometown tadi lah, bila aku balik hometown, aku banyak dengan masyarakat. Kata, aku bermula daripada tempat kerja dulu. So aku bawa tempat kerja aku ni, kita orang buat banyak aktiviti yang masa tu orang muda kan, bujang kan. So masa tu tengah famous cerita Fast and Furious. First lah. Itu kan. So masa tu kita buat club kereta. So bila buat club kereta ni, yalah, tak ada aktiviti lain dah. Dia aktiviti dah konvoi. Tapi aku setkan satu orang kata objektif. Kata kalau kita sekadar buat kelak kereta, sekadar titi minum sana, pergi konvoi, tak ada apa-apa tujuan lah. So rasa macam kosong kan, kerugian. So kita mesti ada bagi satu sumbangan pada masyarakat. So aku bermula daripada kelak kereta tu, kita orang buat program aktiviti kebajikan. So banyak buat program dengan, kita orang pernah buat program dengan budak jahat selama Gini. Bukan ni, dia pusat pemulihan akhlak dekat Bukit Baru, Melaka. So kita buat konvoi daripada kampung aku kat Kuala Pilah. Kuala Pilah kita orang pergi ke asrama Bukit Baru tu. Yang dia punya warder tu pun terkejut. Sebab dia kata kalau sebut pasal program amal ni, selalu orang pergi rumah anak yatim. Jarang pergi orang pergi ke rumah budak jahat ni kan. So you all adalah orang yang pertama datang, tahu dia kata. Aku kata yang datang ni pun tak apa sangat perangainya pun kan. So tapi kita nak tunjukkan pada adik-adik ni, dia orang tu masih inilah dah tersalah langkah. Kita tak panggil dia ni bersalah. Kita dia tersalah langkah. Pasal dia muda lagi dalam tu kan. So kita bawa yang abang-abang ni, dulu pun perangai pun masa muda pun kurang je kan. Tapi dia boleh berubah. Nak tunjukkan yang dia ni, kita ni boleh berubah. Ada kerjaya. Ada yang datang masa tu bawa family, bawa anak kan. So daripada situ kita buat program tu, mentor-mentee, ada nampak perubahan, ada yang menangis, ada yang dalam tu macam-macam perangai lah, macam-macam kesalahan kan. Yang kes dadah, ada kes curi, ada kes curi motor, kes juwana punya macam-macam kes juwana. Kalau cerita banyak. So, tapi dia ni tak ada perhatian. So kita bawa masa tu budak-budak kelab kereta aku ni pergi kat situ, kita banyak buat program-program yang boleh memberi kesedaran pada dia orang. Itu satu. Kalau cerita kan bukan sekadar budak jahat ni je, tapi kita buat program dengan orang tua masa tu yang memang kat rumah seorang-seorang, tak ada apa, tak ada anak, tak balik apa semua. So kita pergi datang ramai-ramai, sambut. Ada yang kita buat pergi berbuka puasa, kita sembahyang ramai-ramai dalam rumah dia. So kita buat tahlil. So happy dia orang, macam rasa dihargai lah. Dia rasa dihargai. So antara aktiviti masa tu di peringkat
daerah masa tu kat kampung lah aku, kita nak buat apa lagi kan. So itulah antara aktiviti-aktivitinya. Banyak lah cerita kan. Okay. So Mijat pula, dalam kau mengendalikan ERD tu dekat UIA kan, kau nampak kemenjadian budak-budak SBP ni sedikit sebanyak membantu tak diorang masa diorang di universiti tu? Dari segi keterlibatan dia dengan aktiviti universiti tu sendiri, dengan masyarakat sekitar Gombak ke apa ke, yang kau nampak sekarang ni macam mana? Dia kalau keseluruhan lah, universiti itu sendiri adalah satu institusi yang mana budak-budak yang akademiknya bagus. Dan kita di UIA memang dah ada program untuk memasyarakatkan pelajar-pelajar Menara Gading ni. Okay. Sebab dulu kalau orang tengok universiti ni adalah Menara Gading. So bila Menara Gading ni dia punya status tu sangat tinggi dan jauh daripada masyarakat. So semenjak beberapa tahun ni di UIA lah, saya tak pasti universiti lain, kita cuba transformkan, instead of kita jadi Menara Gading, dia lebih kepada pusat kemasyarakatan yang mana dengan akademiknya yang bagus, pelajar-pelajar ni dapat mendekati masyarakat sekeliling. Tu yang dia panggil Greater Gombak tu ke? Greater Gombak tu adalah satu center yang diberi kepada UIA lah, untuk memasyarakat atau memberi hemat bakti kepada masyarakat lah. Sekarang ni kalau rujuk kepada pengurusan yang rektor yang lama ni lah, dia nak menjadikan sebuah universiti ni sebagai satu universiti masyarakat, ataupun dalam term dia community. So gap antara Menara Gading dah tak ada dah. So bila pelajar ni sebenarnya at the end dia berbakti kepada masyarakat lah. Itu je. So apa yang dia belajar dalam kelas adalah akademik, tetapi macam mana relationship dia, macam mana dia punya kerjasama dengan masyarakat, berbakti kepada masyarakat, itu yang kita cuba terapkan lah. Nak kata di UIA ni kita dah secara generalnya memang kita dengan masyarakat tu berpisah tiada lah. Itu. Okay, so daripada pengalaman yang korang sendiri hadapi masa dah dalam kerjaya sekarang ni, dalam bisnes dan sebagainya kan, korang setuju tak kalau kita cakap sebenarnya SBP ni adalah tempat di mana keterampilan pelajar-pelajar SBP itu sendiri dibentuk dan juga dibina, dan daripada SBP ni jugalah pelajar-pelajar ni dia diasuh bagaimana untuk berbakti kepada masyarakat, adab-adab sahsiah yang sepatutnya mereka amalkan, dan tarbiyah daripada kita, especially kita lah sekolah agama ni kan, dengan didikan yang dah dibuat oleh ustaz-ustaz kita, daripada senior-senior kita, daripada kita form 1 dulu kan. So perkara tersebut sikit sebanyak membantu untuk membentuk karakter pelajar SBP itu sendiri. Korang setuju tak dengan benda tu? Setuju. Setuju Sebab rasanya sekarang ni exposure pelajar-pelajar ni dia sangat luas. Dia dah ada sosial media, YouTube sebagainya. So dia tahu apa itu masyarakat, apa yang terjadi atau isu-isu berbangkit lah. Kalau di universiti SBP ni kebanyakan budak-budak ni semua, dulu kita masuk universiti ni budak-budak daripada SBP, MRSM, tapi sekarang ni budak pelajar-pelajar yang daripada sekolah berimpak tinggi harian ni pun dah kira sama kualitinya dengan SBP. So dengan akademiknya yang bagus, so mereka sebenarnya sedar apa yang keperluan masyarakat nak lah. Betul. Okay. Jadi macam kau sendiri je masa kau dekat UUM tu, bila kita cerita tentang pelajar-pelajar SBP lah, macam aku dengan Mijat dulu kat UIA memang kita orang nampak bila kita duduk kelompok-kelompok pelajar-pelajar yang SBP ni, kita cerita benda yang sama tau. Maknanya mana-mana SBP lah, baik dia budak Mozek ke, budak RMC ke, budak SAS ke, kita akan cerita benda yang sama lah. Dekat UUM pun sama juga macam tu. Sama je lah Kat UUM pun sama. Budak-budak daripada pelbagai SBP. Aku punya roommate budak Soksek. So, sampai sekarang ni ramai lah, bukan Soksek sajalah, banyak SPP lah yang dah MCKK pada kan. So yang pelbagai budaya, pelbagai cara kita dibentuk masa kat SBP tu, bila masuk dekat universiti lah, dia akan lebih blend dan lebih menambah baik kita punya life cycle kita kan.
Sebab kita tak sedar masa tu, masa sekolah kita fikir kita nak rebel kan. Ustaz buat tu salah, ustaz ni salah, ustaz tu salah. Tapi bila kita dah dewasa ni, kita faham kenapa yang ustaz-ustaz yang dulu bentuk kita kan, dan kita nampak benda tu. Okey. Sebab apa ada perkara yang aku rasa nak betulkan sikit perception orang masyarakat kat luar lah. Dia nampak sebagai contoh lah. Katalah kau dengan Ikmal kan, macam aku dengan Anadi alumni Smart Kajang. So kalau misal kata kita bercerita dengan masyarakat, cerita tentang kemenjadian budak-budak SBP dan sebagainya, dia orang nampak kita punya give back to the society tu, kita lebih mementingkan sekolah kita sendirilah. Maknanya kalau apa-apa aktiviti kita nak menangkan sekolah kita dululah kan. So dia tak nampak lagi mungkin kurang usahalah untuk kita membawa alumni SBP ni berjumpa dengan masyarakat untuk berbakti kepada masyarakat secara at large. So mungkin itu yang kadang-kadang nanda-nanda sinis daripada orang-orang luar lah, yang bukan di kalangan SBP punya pelajar sendirilah, dia orang cakap macam tu kan. So nak betulkan perception ni, mungkin kau ada aktiviti-aktiviti yang Ikmal sendiri buat untuk masyarakat kat luar sana tu, mungkin kau boleh tegangkan pada penonton. Betul. Aku rasa perception tu salah. Kita kena betulkan, sebabnya kita boleh lakukan banyak sebenarnya daripada cabang alumni tu. Macam contohnya Ikmal, aku rasa semua alumni lain pun SBP pun ada perancangan dia orang. Yang aku share ni yang dah daripada dulu, sebelum aku lagi pun memang ada kotak hadiah by Ikmal tu. Memang untuk daripada Ikmal kepada Ikmal dan kepada masyarakat. Yang mana kita penyumbangnya datang daripada ahli kemas sendiri. Ada yang potong gaji Zack. Yang potong gaji setiap bulan masuk akaun, dan memang kita ada pula kotak makanan ni, ada beras, ada tepung, gula apa semua ni, dan kita serahkan kepada masyarakat yang memerlukan. Masa tu kita ada wakil-wakil alumni kita di seluruh Malaysia. Kita je hantar je. Dan dia akan salurkan pada badan-badan kebajikan yang dia orang rasa perlu, rumah-rumah kebajikan yang dia rasa perlu, golongan-golongan yang berpendapatan rendah yang dia rasa perlu, memang kita bagi. Dan benda tu spread satu Malaysia. Yang kita buat untuk sepanjang bulan puasa pun ada. Kita semasa kita namakan SKR. SKR kita ni bulan Ramadan, setiap hari daripada day 1 sampai ke hari yang ke-30, setiap hari tu kita ada sediakan sumbangan untuk berbuka puasa di tempat masing-masing ikut batch. So batch untuk hari pertama ni batch mana yang nak sumbang, dan dia berlumba-lumba untuk masukkan duit tu untuk sampaikan kepada vendor-vendor kita. Vendor-vendor kita ni pula masyarakat setempat dah, yang akan menyediakan makanan untuk golongan yang memerlukan untuk berbuka puasa. Bagus inisiatif tu, maknanya menjana ekonomi tu kan, vendor-vendor yang membekalkan makanan tu kan. Dan masa yang terbaru kita dalam perancangan, kita nak buat untuk derma darah ni. Dengan kita punya ada alumni kita yang sekarang ni dekat Blood Bank Seremban. So kita baru meeting malam tadi, yang kita akan buat pada bulan depan. Bila tarikh. So yang Blood Bank ni untuk kita program kempen derma darah. Satu kita akan buat di Aeon Mall Nilai. Itu untuk kita bantu blood bank untuk dapatkan bekalan darah, dan dari kita punya media sosial kita akan menggalakkan semua alumni untuk yang berhampiran dah. Jadi bukan alumni saja kot, kita open kita juga. bukan open, tapi kita punya kita panggil kita alumni berhampiran untuk datang sekali lah. Jadi kalau yang jauh boleh datang lah. Kau banyak boleh bagi ni. Jadi itulah maknanya perception masyarakat yang kata alumni ni hanya give back kepada sekolah saja, tak betul lah kan. Kita lebih, orang kata apa, mungkin kita lebihkan sekolah, tapi dalam masa ni kita tak lupakan masyarakat kat luar tu, kita tak pernah lupakan lah. Okay, macam Mijat, kau punya pengalaman sendiri bila kau lead ARD tu kan, kau tengok keterampilan budak-budak SBP ni bila dekat universiti tu sendiri, ada nampak dia punya perbezaan yang ketara tak kalau dibandingkan dengan budak-budak yang bukan SBP? Dia kena pecah dua tau. Sebab SBP ni dah lama lagi. So ada SBP yang pelajar dia balik berbakti sebagai pensyarah, sebagai pentadbir. So majoriti ramainya daripada SBP jugalah yang jadi lecturer, jadi admin. Itu memang kita nampak ketara dari segi
contribution dia, keterampilan dia menjadi pemimpin di dalam institusi lah. It's not only bukan UIA saja, saya universiti lain sama. Untuk pelajar ni kita nampak dari segi keterampilan memang, dari segi akademik ni memang bagus lah, sebab kita selalu tahu budak-budak sekolah SBP ni kalau result SPM gempak-gempak, A sana A sini, kita tak pernah dapat A banyak kan. So rasanya dari segi akademik bagus, cuma sekarang ni dari segi macam saya cakap tadi lah, keterampilan tu mungkin generasi yang fikir pasca COVID ni dia lain sikit lah, sebab dia dah terkurung ni kan. So rasanya dari segi majoritinya mereka bagus, sebab culture ataupun budaya yang dididik di dalam asrama tu membina diri dia dari segi kepimpinan, dari segi pergaulan dan networking lah. Okay. So itulah sedikit sebanyak daripada apa yang korang dah kongsikan tadi tu. Aku harap dapat membetulkan mata masyarakat lah tentang kita punya ni kan. Dan aku nak buat hibahan sikit lah yang berkaitan dengan program yang Anandi merancang lah, untuk buat bersama-sama dengan Iqmal. Sempena kalau ikutkan kita punya tarikh masuk ke Smart Labu, menumpang di Smart Labu tu pada Januari 13 bulan kot tak silap aku, 13 bulan ke 14 bulan macam tu lah, bulan Januari 1990. So maknanya tahun ni dah tahun yang ke-34. Lama. Tahun yang ke-34 kita meninggalkan bumi Labu tu lah. Okay, dan kita merancang untuk adakan program tu di Smart Kajang yang kita namakan Ukhuwah Semapian. Ukhuwah Semapian yang mana kita akan panggil, jemput alumni daripada Smart Labu dan juga pelajar daripada Smart Labu untuk datang ke Smart Kajang sama-sama bersukan. So game yang kita akan plan nak buat ni ada 3 lah. Basically basketball. Basketball memang sinonim dengan SBP. Bila kita cerita basketball, memang budak-budak SBP kebanyakannya ada player-player basketball. Yang kedua kita ada bola sepak, dan yang ketiga kita ada bola tampar lah. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa aral, kita cadang nak buat bulan 12, sama ada 7 hari bulan ataupun 14 hari bulan lah. So tarikh tu nanti kita akan confirmkan kemudian. Mungkin lepas ni kita boleh bincang lanjut lah tentang program tu. Dan saya harap penonton yang mendengar ni daripada alumni Labu dan juga alumni Smart Kajang, datanglah beramai-ramai. Kalau kita dah ni kan nanti kita meriahkan dia program tu. Kalau batch kita tu, sebab batch kita yang cross pass ni. Sebab antara pengisian yang kami plan nak buat, kita nak adakan satu lorong tau. Lorong tu kita panggil down memory lane. Lorong tu kita orang cadang nak letak gambar-gambar nostalgia daripada Labu. Gambar kita orang pindah naik bas, bawa beg, angkut beg apa semua. So gambar-gambar tu dalam down memory lane tu, insyaAllah kalau jumpalah orang yang menyimpan lagi hazanah-hazanah tu, kita akan print balik, kita akan tampalkan dekat memory lane tu lah. So ada board kat situ kan. So mungkin kenangan-kenangan lama kat Labu tu adalah nanti kan. So mungkin silap gambar korang pun ada. Kalau ada tolong share lah. Tolong share. Nanti insyaAllah kita akan buat dia punya ni lah. Dan kami cadang nak buat perasmian lah, konon-kononnya macam nak merasmikan memory lane tu pada hari tersebut. So tu yang kita kesinambungan daripada program Ukhuwah Semapian tu, antara program-program yang kita nak buat selain daripada sukan tadi tu, benda tu tadi. Dan dalam masa hari tu juga kita ada car boot sale. Car boot sale ni kita nak jemput usahawan-usahawan mana yang ada buat kek ke, ada buat kuih ke, ada jual tudung ke apa ke, dia orang boleh berniaga di kalangan alumni lah. So siapa yang nak berniaga tu, dia kena bayar sikit lah sewa tapak, dan dia boleh berniaga sepanjang hari itulah daripada pagi sampai. So memang meriah lah insyaAllah. Ramai yang boleh support bisnes-bisnes yang diorang berniaga tu, dan dalam masa yang sama kita mengeratkan balik ukhuwah lah yang dah lama terpisah ni kan. Saya kena buat statistik Ustaz. Siapa parent dia budak Smart Labu, tapi hantar anak kat Smart Kajang. Itu lagi. Ada. Antaranya Saiful Islam anak dia kat Smart Kajang. Yang lain tak ingat pula siapa-siapa ni, tapi adalah. Itu sangat menarik. Okay. So okey lah. So, setakat mana yang kita dah berbincang, lebih kurang hampir 30 lebih minit ni, banyak dah yang kita dapat perkongsian daripada Haji Syuk dan juga Imizat pada petang ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada korang atas kesudian bersama-sama dengan podcast SBP. Dan untuk penutup ni lah, kita nak jemput Haji bagi kata-kata terakhir dalam lebih kurang seminit 2. Apa yang Haji boleh ceritakan kepada penonton tentang SBP ni.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berhajat lah untuk menghantar anak ke SBP, jangan rasa ragu-ragu, sebab SBP ni banyak membentuk yang baik untuk anak-anak. Saya sendiri pun looking forward ni, anak nak masuk ni Form 1 kat Semak Labu kat. Kita ibu ambil PKSK kan. Harap dia rezeki dia. InsyaAllah, amin. Kan? Boleh tengok mana lokal Abah dulu kan. I was here. Ada lagi. Tapi memang secara apanya kita dapat banyak membentuk siapa diri kita hari ini adalah daripada SPP lah. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dapat masuk ke Semak Labu sebab dia adalah the best 5 years in my life lah. Dan kalau diberi sedikit kesempatan lagi, tadi saya lupa tarikhnya, tapi sekarang saya dah ingat tarikh dia. 3 November 2024 ni di Aeon Mall Nilai. Sama-sama kita datang untuk kita sama memberikan sokongan, mendermakan darah untuk blood bank Seremban, Hospital Tunku Jaafar. Bermula daripada pukul 10 pagi sampai pukul 3.30 petang. InsyaAllah, insyaAllah. Kita jumpa hari besok lah. Hari Sabtu Sabtu InsyaAllah. Okey, kita jemput Mijat pula. Kita pakai topi mana ni? Topi SBP lah. So untuk saya sebenarnya perjalanan hidup kami lah, kita lah sebagai pelajar di SBP lah, adalah ketentuan Allah. So kita diberi peluang untuk bersama-sama belajar, mendidik diri sendiri dan berbiah bersama-sama dalam ukhuwah yang sangat kuat. Dan saya boleh anggap lah SBP ni, kalau kat sekolah saya anggap dia adik-beradik saya, lain mak lain bapak. Betul. So apa sakit dia, kita akan merasa jugalah. Kita pun ada kawan sahabat yang meninggal. So kita pun tumpang sedih jugalah sebab dia adalah adik-beradik kita. So yang itu yang rasanya spirit ataupun semangat yang bila duduk asrama penuh ni, kita akan berada 24 jam hari-hari sampai 5 tahun. Itu adalah kita punya kekuatan lah. Tapi ada juga di sebaliknya, kita tidak dapat bersama dengan family lah. Itu kemanisan hidup di asrama. Cabaran yang kita terpaksa hadapi kan. Usia ketika itu tu, usia sedang membesar tu. Membesar dan kita rebel sebab kita remaja. So kita rebel sesama rebel. Itu topi SBP lah. Topi UAA ni saya nak promote jugalah. Silakan. Saya jaga alumni UAA. Saya nak menyebut lah rakan-rakan kita, alumni brothers and sisters, untuk contribute kepada universiti, membanggakan universiti. Kita di ARD atau Parliament Relation Division, kita ada kempen satu alumni RM10. So one arm 10. So nanti tuan-tuan dan puan boleh lah, brother Aizat pun boleh lah. Boleh insyaAllah. Dia saya punya brother juga ni. Kita tak minta banyak, RM10 je untuk contribute masuk dalam tabung 1M10 lah. Okay. Setiap bulan? Tak ada bulan-bulan, sekali je cukup. Kita nak target berapa ramai tu, dapat sekali pun cukup lah. Apa nanti mungkin lepas siaran podcast ni, Mijat boleh bagi link dia. Kalau kita nak share tu, nanti kita boleh masukkan dalam kita punya ni lah, podcast apa SBP ni untuk dihebah-hebahkan kepada semua lah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Haji Syukri dan juga kepada Brother Ilmizat atas kesudian bersama-sama dengan SBP pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang kelemahan di kami sendiri. Kami minta ampun dan maaf kalau sekiranya kami terkasar bahasa tersasul ke apa kan, ada tersentuh hati dan perasaan siapa-siapa ke, minta maaf banyak-banyak. Bukan itu kehendak kami, dan insyaAllah ada rezeki nanti kita akan berjumpa lagi dalam segmen ataupun episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.